Dan dalam pengkhianatan ini tuan-tuan, menyebabkan Zuraidah telah disaman 10 juta. Kita pun tahu cerita tu kan. Zuraidah disaman 10 juta tuan-tuan. 10 juta tak tahu pun Is. Okey, dia macam ni. Pada PRU yang lepas, kita belajar daripada tahun 2009. Apa yang berlaku 2009 adalah pada masa itu, ingat tak kerajaan Perak tumbang? Okey, 3 adun Perak lompat masuk ke dalam BN masa tu, kerajaan Perak tumbang. So daripada situ 2009 2008 punya pilihan raya, kita sedar 2013 tak menang Perak lah. Tapi masuk PRU ke 2018, kita sedar bahawa kena tanda tangan. Isunya adalah pada masa itu belum ada Akta Anti Lompat Parti. Dan kita tak boleh paksa orang sign dan jatuh dia punya kerusi kalau dia lompat parti. Sebab tak ada undang-undang, tak ada perlembagaan. So kita kalah kat situ. So apa yang Parti Keadilan buat, ini bijak lawyer masa tu William Leong kalau tersilap saya yang buat perjanjian tu, saya tak ingat siapa. Bijaknya dia, okey, dia kata macam ni, kita buat bond, kamu guna logo. Dia macam apa orang kata, influencer lah ataupun selebriti lah. Kalau dia bawa satu logo, satu brand, dia tak boleh bawa brand lain dalam satu tempoh. Kalau dia bawa brand lain, dia boleh kena saman sebagai pecah kontrak, melanggar kontrak. Jadi dia bukan saman kalau lompat erti kata jatuh, tak. Erti kata dia pegang logo ni sampai 5 tahun atau sampai habis tempoh itu, maka kalau dah diubah, habislah bond tersebut. So bond itu, kontrak itu dalam tempoh yang dibenarkan, yang pilihan raya itu. Kalau sekiranya mereka melanggar kontrak itu, maka mereka boleh disaman dengan saman 10 juta. Akhirnya ada 11 orang pada peringkat awal yang melompat. Ada yang kata Larry Seng melompat Is. Larry Seng tak sign agreement tu sebab dia bukan daripada keadilan. Dia daripada bebas masuk keadilan. Now Xavier on the other hand, yes, Xavier dia lompat kemudian. Kemudian ada seorang dia sebut Sungai Besar. Tapi ada Sungai Besar, don't think so lah. Saya tak tahulah. Yang tu bukan Saudarullah, yang tu yang Pahang. Okey, tak apa. So akhirnya dia yang disaman dahulu Zuraidah. Ramai orang tanya, bila Is, bila nak saman? So dia mulakan dengan Zuraidah dahulu. So apa tujuan mula dengan Zuraidah? Ini test bed, nak tengok boleh stick ke tak boleh stick, boleh kena ke tak boleh kena dengan Zuraidah ni. Akhirnya keputusan mahkamah mendapati Zuraidah diarah bayar 10 juta kepada PKR. Okey, Mahkamah Tinggi hari ini membenarkan saman oleh PKR untuk menuntut 10 juta daripada bekas presidennya Datuk Zuraidah Kamarudin kerana melanggar syarat bond yang mengikat kepada parti. Datuk Athiar Tahir membuat keputusan setelah mendapati hujahan Zuraidah bahawa bond itu ditandatangani atas alasan dipaksa adalah tidak berasas. Mahkamah juga memerintah Zuraidah membayar 50,000 kepada PKR sebagai kos. Bukti menunjukkan Zuraidah mendanai bond itu dengan pengetahuan penuh mengenai kandungannya. Zuraidah menandatangani secara sukarela kerana mahu bertanding. Peguam Muhammad Nizamuddin Hamid dan Nafprih Singh masing-masing mewakili Zuraidah serta PKR. Nizam lawyer Nizam. 10 juta. PKR memfailkan writ saman dan pernyataan tuntutan pada 28 September melalui Setiausaha Agungnya Datuk Syafuddin. Menerusi saman itu, PKR mendakwa Zuraidah bersetuju membayar parti sejumlah 10 juta selewat-lewatnya 7 hari sekiranya berlaku beberapa perkara setelah memenangi pilihan raya atas tiketnya, seperti meletak jawatan atau bergabung dengan pihak lain atau menjadi wakil bebas. Pada 24 Februari, Zuraidah dalam satu kenyataan bersama 10 ahli PKR yang lain mengumumkan peletakan jawatan namun kekal sebagai ahli Parlimen Ampang. Okey, PKR turut menuntut Zuraidah membayar 12,049,459 ringgit dan 20 sen mengikut Seksyen 71 Akta Kontrak, iaitu faedah 5% setahun, kos dan relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Akta berkata dakwaan Zuraidah bahawa 10 juta adalah tidak seimbang dengan jumlah dibelanjakan untuk pencalonan juga tidak berasas. Defendant sendiri mengakui bahawa pelanti membelanjakan jumlah melebihi 10 juta untuk pencalonan. Ini adalah pengakuan jelas di pihak defendant bahawa dia tidak boleh menarik balik. Baik, dalam kes ini, kenapa 10 juta di 12 juta? Itu termasuk interest, termasuk kos. Dalam kes itu, apa yang berlaku tuan-tuan, ialah Zuraidah dah tanda tangan dah setuju dengan bond. Dia punya defend, ini lawak ni, defend ni, saya dah pernah baca. Dia punya defend, dia kata apa? Dia telah dipaksa tanda tangan.
Dia dipaksa tanda tangan. Masa kau menang dapat jawatan menteri tu, ada orang paksa kau ambil jadi tuan menteri? Tak ada kan? Ya, tiba-tiba bila nak kena hukuman, saya kena paksa. Habis dah menang dah dapat jawatan menteri, tak ada pula orang kata kau paksa. Kan? Saya kata tuan-tuan, pengkhianat akan dikhianati. Pengkhianat tak akan boleh tidur dengan kedua-dua matanya tertutup. Kan saya dah cakap. So akhirnya kena bayar. Tetapi Azmin kata apa hari ni? Azmin kata apa? Belum habis lagi. Tak habis lagi tu. Okey, saya bacakan kataan beliau. Dia kata, keputusan tuntutan 10 juta terhadap Zuraidah belum muktamad. Keputusan Mahkamah Tinggi yang membenarkan keadilan menuntut 10 juta masih belum muktamad, kata Azmin. Pengurusi Perikatan Nasional Azmin berkata ini kerana bekas Naib Presiden mempunyai hak dalam perlembagaan untuk membuat rayuan di mahkamah. Betul. Jadi kita jangan gelojoh sangat mendahului keputusan mahkamah. Ada 2 lagi peringkat untuk membuat hukuman rayuan. Tapi saya cerita terus terang lah. Dia macam ni. The case is as clear as the sun pada hari di mana tidak ada awan. Okey? Kes itu secerah matahari pada hari yang tidak ada awan. Dan defend yang dia guna, dia kena paksa. Dia guna defend kena paksa. Itu masalah dia. Nah, ada orang kata nanti kalau dia merayu, nanti jumlah itu dikurangkan. Dia tak ada jumlah kurang tuan-tuan. Dia sama ada dibebas, maksudnya tak didapati bersalah, tak payah bayar apa-apa, atau dia kena bayar 10 juta. Ini bukan defamation. Boleh kurang-kurang jumlah sebagainya, tak ada. Sebab pertikaian itu bukan pada jumlah. Pertikaian itu kepada kesahihan, the validity of the contract. Kevalitan, kesahan kontrak itu. Keabsahan, kesahan atau keabsahan kontrak itu. Sebab dia kata dia kena paksa, duress. Nah, dalam kontrak, kalau kita belajar law for contract kan, salah satu elemen yang boleh menyebabkan kontrak itu batal adalah kalau ada paksaan ataupun ada duress. Ini dipanggil duress atau paksaan. Nah, paksaan ini kenalah dibuktikan oleh siapa? Oleh orang yang mengatakan ada kena paksa. So paksaan ni contohlah ada kat kepala ke, ugutan ke, apa ke, dia kena buktikan. So macam mana dia kata dia dipaksa sedangkan dia tak boleh buktikan bahawa dia dipaksa? Kalau dia merayu sekalipun, dia nak merayu atas merit apa? Yang merit pasal dia kena paksa tadi tu? Tak boleh. So merit paksa itu dah tak boleh nak pakai. So kalau dia merayu 2-3 kali sekalipun, akhirnya rayuan itu akan, orang kata apa, akan apa orang kata, susah nak menang. Even rayuan sekalipun susah nak menang. Jadi bagi saya Zuraidah, jimatkanlah duit itu. Tak payahlah nak pergi merayu, bayar je lah. Now, timbul persoalan, kalau dia tak mampu bayar, macam mana Kalau dia tak mampu bayar, maka petition bankrupt boleh dibuat oleh Parti Keadilan Rakyat terhadap Zuraidah, dan harta-hartanya boleh disita untuk melunaskan 10 juta tersebut. Harta-harta ni, semua harta. Harta isbit di dalam negara, harta isbit di luar negara, semua. Untuk melangsaikan 10 juta sehingga cukup 10 juta. Okey, katakanlah dia langsai 8 juta je dapat harta dia. Semua dah jual ni. Tinggal 2 juta lagi tak boleh. So macam mana tetap bankrupt. Kenapa? Minima untuk bankrupt dalam negara kita 100,000. Dah lah harta tak ada, bankrupt lagi tu, habis akhirnya, kan? So tuan-tuan dan puan, jadi ke mana Zuraidah lepas ni? Baik, katakanlah dia berjaya bayar, dia berjaya bayar 10 juta. Timbul satu persoalan, dia dapat duit di mana? LHDN boleh masuk, SPRM boleh masuk. Kena soal siasat, tuan-tuan. Di kiri kena, di kanan kena, di kiri pusing luka, di kanan pusing luka, undur ke belakang kena cucuk, pergi ke depan kena cucuk, semua kena. Baik, timbul satu persoalan lagi. Azmin macam mana? Ada 11 orang Actually Xavier 12 lah. Kalau Xavier, masuk Xavier 12 lah kan. Azmin kalau ikut kata Rafizi, dia tak sign dokumen tu. Yang lain sign, tapi Azmin tak sign. Now, berkemungkinan PKR akan kejar yang sign dulu lah. Yang sign tu, siapa yang sign? Barubian sign, Willy Mongin sign, Jonathan Yassin sign, Saifuddin Abdullah sign,
Rashid Hasnun sign. KJ bukan Khairi Kamarudin Jaafar sign. Siapa lagi dalam tu? Ada lagi lah muka-muka yang ada, saya pun tak ingat muka-muka dia orang. Azmin Zuraidah, ada lagi yang lain tu sign. Baik. Sorry, Azmin tak sign. Yang lain tu kejar dulu. Saman akan keluar. Dan dia orang tak perlu bagi mahkamah dah tuan-tuan. Yang ni saman je, surat saman je. Hantar LOD, letter of demand je. Hantar LOD je cukup, tak payah bagi mahkamah dah. Sebab dah ada kes, dah ada duluan. Now Azmin mungkin akan last. Kenapa? Now Azmin masa dia tak sign, dia kata apa? Takkanlah aku nak khianat. Ada orang percaya tu. Masa tu lah orang parti masih percaya kat dia kan. Aku cakap korang tak nak percaya Tuan Lazif. Lazif kita juga kena maki masa tu kita juga kena maki. Kita kata jangan percaya, kita juga kena maki. Tapi tak apalah, biar yang lalu biarkan berlalu lah. Baik. Isu dia, adakah Azmin boleh disaman? Now ini saya tak panggil long shot, tetapi hakikat dia kalau ikut law of contract, Azmin boleh kena saman. Azmin sebenarnya boleh kena saman walaupun dia tak sign, asalkan boleh bawa saksi bahawa secara verbalnya dia setuju. Dalam di Malaysia, law of contract berdasarkan kepada law of contract walaupun tidak bertulis, tapi secara verbal dengan saksi masih boleh dijadikan sandaran untuk nak saman. Baik. So yang ini terpulang kepada abang kata kepada pihak guaman Parti Keadilan Rakyat untuk nak pursue lah, untuk nak pursue tentang kes ini, sama ada kena atau tidak, sangkut atau tidak, itu terpulang kepada mereka. Baik.